Yang ini kiriman daripada Juli Muli. Katanya, apa khabar Casey? Khabar baik. Selamat tengah malam. Harap Casey dapat bacakan kisah dan pengalaman saya, katanya Juli. Kisah ini berlaku ketika saya sedang memandu seorang diri pada waktu malam. Dan Casey bayangkan, saya terlampau penat sangat-sangat. Sampaikan beberapa kali ini saya hampir-hampir hilang kawalan kenderaan kerana saya terlelap ketika memandu. Dan waktu itu agak sudah lewat malam. Oh, ini berlaku di seberang tambak kata Juli. Jadi oleh kerana saya dah terlampau penat, dan beberapa kali itu Juli menceritakan yang beliau hampir-hampir kehilangan kawalan kenderaan sebab terlelap, tertidur. Bayangkan tengah memandu ni, beliau tertidur beberapa kali. Saya buat keputusan untuk berehat seketika di tepi jalan. Jadi apa yang terjadi, bila saya sedang hentikan kenderaan saya, kereta saya di tepi jalan, saya pun dengan segera Casey dah tekan hazard light, dan saya pun tarik kerusi ke belakangkan tempat sandar tu untuk pejam mata, lelapkan mata. Hanya dalam beberapa saat saja terus saya tertidur, dan saya tidak ingatkan apa yang berlaku di sekitaran saya. Jadi pendengar Ria 897, Juli menceritakan lagi, apabila saya tidur, saya ni seolah-olah macam terkena gangguan. Dalam tidur saya mimpi yang menyeramkan. Dalam tidur saya ni, saya mimpi yang saya sedang tidur dalam kereta. Bayangkan waktu saya tidur dalam kereta, saya mimpi yang saya sedang tidur dalam kereta, dan kemudian di tempat duduk belakang ada orang yang tumpang. Dia tumpang kenderaan saya. Saya terbangun dari tidur, tengok belakang, wanita tu sedang duduk, Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, apa yang terjadi yang mungkin tak dapat dilupakan oleh Juli ketika dia sedang berehat di dalam kenderaannya. Bila saya bangun pada pagi tersebut, setelah saya tidur hampir 40 minit, saya bangun terkenangkan mimpi saya yang seorang wanita ada duduk di belakang saya. Saya pun dengan segera bangun, terus pandang belakang. Saya rasa bersyukur sangat-sangat. Mimpi saya tidak jadi kenyataan. Saya pun pandu macam biasa. Bila saya pandu ni, saya rasa macam tak sedap hati. Mata saya 2-3 kali pandang cermin, kemudian saya tengok belakang. Pandang cermin, tengok belakang. Mengantuk dah hilang sebab dapat tidur 40 minit, Casey. Pandang cermin, tengok belakang, rasa macam tak sedap hati, Casey. Jadi apabila sampai di simpang 4 nak dekat kawasan rumah saya ingat lagi lampu merah. Saya pun hentikan kenderaan saya di lampu merah. Tiba-tiba ada motosikal yang lalu tepi saya. Motosikal ni pula dia tak berhenti sebab lampu merah, dia tak berhenti. Dia jalan terus tepi saya ni. Lampu merah, tengok tak ada kereta, dia terus. Di simpang 4 lampu trafik, lampu isyarat, dia tidak jalan. Tapi hairan, selepas dia lepas garisan putih di simpang 4, dia toleh ke belakang, kemudian dia tunjuk-tunjuk di atas kenderaan saya. Saya ingatkan dia nak merumpak saya, nak menyamun saya. Saya tidak indahkan apa yang dia tunjuk sebab saya tak nak keluar dari kenderaan. Itulah keutamaan saya, keselamatan diri saya. Saya ingatkan mungkin dia tunjuk-tunjuk, saya akan keluar dari kereta untuk tengok apa yang ada di atas kereta saya. Tapi saya dalam hati, aku tak akan termakan kata-kata kau. Lampu bertukar hijau, saya pun pandu. Dan bila saya pandu, lama-kelamaan saya hampir-hampir berhampiran dengan lelaki yang naik menunggang motosikal awal tadi. Jadi dia bila nampak saya dari jauh tu, dia toleh belakang, nampak kereta saya, dia memecut, Casey. Dia tekan minyak, tinggalkan saya dan cuba lari ataupun menunggang motosikalnya, katanya di sini, selaju mungkin. Saya rasa pelik. Pada mulanya saya ingatkan dia nak merumpak saya. Tapi hakikatnya tidak, Casey. Hakikatnya dia ingin memberitahu saya sesuatu, yang di atas kereta saya ada sesuatu yang dia lihat. Saya tidak indahkan langsung. Sampaikan satu ketika saya nak turunkan cermin,
nak turunkan tingkap cermin kereta saya sebab dah mula rasa mengantuk, jadi nak kena angin dekat luar. Letak tangan dekat luar sambil satu tangan memegang steering memandu, satu tangan dekat luar untuk membuat saya tidak mengantuk. Tiba-tiba daripada tingkap kereta saya berkibaran kain putih masuk daripada atas terus ke dalam kenderaan saya. Saya tersentak. Dari mana datang kain ni dan siapa yang sedang duduk di atas? Beberapa minit saya sampai betul-betul di hadapan rumah. Nasib baiklah pada waktu itu bapa saya belum tidur. Dia berada di veranda rumah saya. Dia turun ke bawah, bukakan pintu. Kemudian dia kata biar baba yang mandu untuk masuk ke dalam. Jadi saya pun keluar, berjalan kaki, pandang dekat atas kereta saya memang tak ada sesiapa, tetapi dapat rasakan meremang bulu rumah saya. Baba saya langsung tidak memandu masuk ke dalam rumah. Apa yang berlaku? Dia memandu terus dan pusing ke tempat lain sebelum dia pulang dan meletakkan kenderaan di hadapan rumah kami. Saya tidak pasti apa yang dia lihat. Saya pun tak pasti apa yang penunggang motosikal itu nampak. Tapi saya tahu mesti ada sesuatu yang tak baik yang kedua-duanya nampak dan tidak ingin memberitahu saya. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih dan juga selamat tengah malam.